PDPR, pengajaran dan pembelajaran yang dilaksana di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian menerusi dalam talian atau luar talian atau offsite dengan berstruktur dan terancang. Itu definisi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terhadap PDPR. Saya suka untuk menekankan perkataan pembelajaran yang berstruktur dan terancang. Bagaimana ia boleh dikatakan berstruktur dan terancang apabila isu pokok yang melibatkan ibu bapa dan guru iaitu ketiadaan kemudahan gadget atau telefon pintar di rumah, capaian internet lemah di setengah kawasan, kurang kemampuan membeli data internet, siapa yang perlu dirujuk pelajar jika ibu bapa mereka punya latar belakang pendidikan yang rendah masih belum berjaya diselesaikan walau selepas setahun pandemik menjengah. Belum lagi isu PDPR secara real time menerusi aplikasi seperti Google Meet, Zoom yang tidak konsisten dan memberi kesan besar pada anak-anak yang ibu bapanya bekerja atau merupakan frontliner. Buat semua penonton analisis, maaf tiada kerusi kosong malam ini. Kerusi kosong perlu diisi oleh panel-panel yang insya-Allah akan berkongsi idea dan maklumat buat anak-anak, para guru, ibu bapa dan mungkin juga Kementerian Pendidikan dalam mendepani cabaran PDPR ini. Saya yakin inilah yang paling didambakan ibu bapa dan guru di saat ini. Pengajaran yang kita perolehi daripada pengalaman pada tahun lepas. Dan antara yang kita pelajari adalah jurang yang wujud dalam kalangan murid kita berdasarkan ownership device dan juga connectivity. Disebabkan itu, kita masih ada jurang seperti itu pada tahun ini. Walaupun kementerian dan kerajaan berusaha bagaimana kita boleh merapatkan jurang tersebut. Tetapi mungkin prosesnya tidak secepat sebab dalam Januari ini pun kita dalam situasi tersebut. Oleh itu, kita menyarankan pihak sekolah dan guru-guru kita untuk menggunakan kaedah yang lain selain dalam talian ataupun menggunakan kaedah-kaedah yang hybrid. Supaya murid kita tidak ketinggalan ataupun kita cuma membolehkan murid yang ada kemudahan tersebut sahaja yang mengikuti pembelajaran. Mungkin guru boleh mempelbagaikan kaedah menggunakan dalam talian dan juga mengambil kira murid-murid lain dan membekalkan sama ada modul ataupun lembaran aktiviti bagi membolehkan murid lain juga mengikuti pembelajaran. Tapi selain daripada itu, kita juga ada membuat kajian pada tahun lepas ya, bagaimana kita melihat pelaksanaan PDPR ini. Apakah kaedah yang paling utama digunakan dan adakah guru, murid, ibu bapa mendapati kaedah itu dilaksanakan dengan baik ataupun tidak. Jadi ini adalah dari segi persepsi khususnya, dan untuk kita mengukur keberkesanan itu adalah amat sukar buat masa ini. Sebelum saya memperkenalkan panel-panel pada malam ini, penting untuk setiap ibu bapa tahu bahawa PDPR ini tidak hanya terbatas kepada pembelajaran dalam talian. Sebaliknya, ia juga boleh dilakukan secara luar talian termasuk kaedah TV pendidikan dan penggunaan bahan bercetak. Baik, bawakan pensyarah kanan Pusat Kajian Kesejahteraan dan Pendidikan Komuniti iaitu dari Fakulti Pendidikan UKM iaitu Tuan Anwar Ahmad. Tuan Anwar, saya nak bertanyakan, menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Dr. Mah Hang Sun, bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet atau peranti, PDP dilaksana melalui serahan bahan pembelajaran kepada murid. Murid juga boleh gunakan buku teks cetak sebagai bahan rujukan. Namun masalahnya Tuan Anwar, bukan semua ibu bapa tahu untuk membantu anak mereka. Ada ibu bapa punya latar belakang pendidikan yang rendah. Apabila anak bertanyakan tentang soalan kerja sekolah, mereka tidak mampu menjawab. Jadi pada siapa pelajar ini hendak rujuk? Dan Tuan, bagaimana kita boleh membantu pelajar sebegini? Baik, terima kasih Rinas dan rakan-rakan panel.
uh, saya nak jawab terus apa yang Finas tanya, kemudian saya akan ulas sedikit latar. Ya. Betul, pengalaman saya dalam beberapa bulan ini saya mengikuti dengan rapat perkembangan PDPR kita dan mula diperkenalkan dan sampai hari ini, dan kita mendengar begitu banyak keluhan. Bukan saja daripada pelajar terutamanya, tetapi juga daripada guru dan juga daripada ibu bapa. Ya. Dan ibu bapa yang seperti kita sebut tadi, memanglah bukan semua ibu bapa itu di kalangan mereka yang menguasai apa yang dipelajari oleh anak-anak mereka. Betul. Itu adalah satu perkara yang nyata, yang realistik. Itu tidak boleh nafikan bahawa ramai di kalangan ibu bapa kita yang memang tidak ada pengalaman menguasai isi kandungan. Betul. Dan bukan sahaja di kalangan ibu bapa yang mungkin tidak ada pendidikan yang tinggi, malah di kalangan ibu bapa yang ada pendidikan pun mereka mengeluh sebab apa yang dipelajari oleh anak-anak mereka sekarang tak sama lagi seperti apa yang mereka belajar pada satu. Jadi betul, itu adalah realiti. Kita kena akui bahawa wujud kejurang ataupun wujud lompong di mana ibu bapa berhadapan dengan isu untuk memberikan pendidikan pada anak-anak mereka. Jadi saya tanya bagaimana kita nak atasi. Satu-satunya cara ialah hubungkan yang baik antara ibu bapa dan guru. Saya rasa inilah dalam usaha kita menguruskan risiko pandemik ini, satu risiko, dan menguruskan risiko, kalau kita tengok dan kita belajar tentang pengurusan risiko, prasyarat kepada pengurusan risiko yang cekap dan berkesan adalah komunikasi. Jadi sejauh mana, hari ini kita bukan boleh bertanya sejauh mana komunikasi pihak sekolah, pihak kementerian, pihak Jabatan Pendidikan dan pejabat pendidikan daerah berkomunikasi dengan ibu bapa. Ya. Kita boleh terlalu bergantung kepada pekeliling ataupun pemakluman yang disampaikan secara teks. Tapi saya rasa inilah masanya untuk guru besar khususnya yang menjadi pemimpin di pihak sekolah untuk saling berhubungan dengan ibu bapa. Kita perlu ada kaunter ataupun kita panggil kaunter maklumat ataupun kaunter penerangan dan berbagai kaedah untuk kita mendekati ibu bapa ni. Dan betul, kita tidak boleh mengharapkan satu kaedah yang sangat berkesan berbanding dengan sebelum pandemik, tetapi dengan melalui komunikasi ini saya percaya sebahagian daripada isu ibu bapa yang tidak dapat menguasai ilmu itu dapat dibantu apabila mereka dibekalkan dengan maklumat, dibekalkan dengan bahan-bahan pengajaran yang mudah dan sebagainya. Tuan Anwar, bagaimana Tuan Anwar melihat pengurusan komunikasi di antara kementerian, para guru, PIBG dan ibu bapa setakat ini? Baik. Saya nak melihat begini, seperti yang disebut oleh ahli panel yang pertama tadi, pengalaman pandemik dalam ruang pendidikan ini adalah pengalaman yang pertama. Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, dan kita pun tak pernah merancang dan melaksanakan ijazah sarjana muda pendidikan dalam PDPR, tak ada. Jadi ini adalah satu pengalaman pertama. Tetapi kita sudah ada sebenarnya pengalaman sebelum ini dalam program Smart School atau Sekolah Bestari. Kita sudah pun pada tahun 1997 melaksanakan program Sekolah Bestari yang begitu banyak menggunakan sistem online dalam sistem pendidikan kita. Tetapi maknanya program itu nampaknya tidak berkesudahan. Kita pun tak tahu apa pengakhirannya. Tapi saya rasa pengalaman daripada Sekolah Bestari itu, daripada usaha-usaha, daripada pakar-pakar yang telah digunakan pada tahun 1997 itu, sepatutnya dilihat semula. Apakah ada bahan-bahan ataupun ada khazanah-khazanah yang telah digunakan waktu itu. Ini cerita lebih kurang 30 tahun yang lalu. Mungkin boleh diambil untuk kita melihat kesesuaiannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya, sebab pengalaman saya sebagai seorang guru juga dan selalu berinteraksi dengan guru, saya sebenarnya saya tidak begitu bimbang dengan keupayaan guru kita. Guru kita, bukan saja saya yang menyebut, tapi data kajian daripada Universiti Cambridge pada tahun 2019 pun membuktikan bahawa guru-guru yang ada di Malaysia ni adalah di antara guru yang paling komited di dunia dari segi usaha mereka untuk menyampaikan ilmu pengajaran. Ini data yang dikutip daripada Universiti Cambridge. Jadi dan dari segi pengalaman saya pun menunjukkan guru-guru kita mempunyai tahap keupayaan
komitmen motivasi yang tinggi. Jadi saya tidak begitu risau tentang keupayaan guru. Yang saya katakan sekarang ni adalah wujudnya keadaan flip-flop dari segi kita mengeluarkan arahan bagaimana melaksanakan pembelajaran di tingkat sekolah. Sebab tu dari awal lagi apabila saya diminta untuk memberi ulasan tentang berkaitan saya lebih cenderung untuk melihat bentuk yang harus dilaksanakan adalah memberi kepercayaan penuh kepada guru-guru untuk melaksanakan pengajaran pembelajaran. Sebab guru adalah orang yang paling mengetahui tentang keupayaan dan keperluan pelajar-pelajar, bukan di peringkat Putrajaya. Jadi kalau guru diberi peranan yang besar, diberi kepercayaan dan kita yakin bahawa guru kita boleh melaksanakan PDPR dengan baik, saya rasa sebahagian pada tugas ini selesai. Tetapi apa yang kita lihat, pihak kementerian seolah-olah masih lagi ingin mengekalkan pemusatan kuasa itu. Itu yang saya ada kebimbangan sikit. Sebab suka sebenarnya untuk kita laksanakan pendidikan PDPR ni dalam konteks pemusatan kuasa. Kalau tengok di negara ni perbandingan dengan rakan-rakan saya yang berkhidmat di beberapa negara, bila kami berbual, saya dapati bahawa mereka diberi peluang yang lebih untuk kreativiti, berinovasi dalam kelas. Tidak ditentukan apakah bentuk dan apa kaedahnya. Jadi guru diberi kuasa penuh untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Jadi guru rasa lebih selesa, lebih bersedia untuk mengajar. Dan saya juga menerima dokumen yang semalam mula diadakan di sekolah-sekolah itu tentang panduan pelaksanaan jadual waktu pengajaran PDPR. Saya mungkin nanti kita akan komen lah. Ada beberapa perkara yang saya rasa perlu dilihat semula lah. Itu mungkin nanti saya akan komen. 70% tidak punya komputer riba, maka ini bermakna kerajaan perlu pertimbangkan untuk menyediakan sekitar 4.5 juta komputer riba. Adakah ia satu permintaan yang keterlaluan dan sesuatu yang mustahil dari sudut pandang Tuan Anwar sendiri? Baik, terima kasih Benat. Yang pertamanya, itu adalah satu jumlah yang besar, pembelajaran yang cukup besar daripada pihak kerajaan yang saya tak jangka kerajaan akan buat dalam masa terdekat ini. Yang keduanya, kita harus memahami bahawa PDPR ini tidak sehanya melalui dalam talian. Ya. Adalah satu tanggapan yang salah kalau kita mengatakan bahawa PDPR ni 100% atau 100% dalam talian. Ya. Sekalipun ada komputer di rumah, kalau ibu bapa tidak mempunyai akses pada internet dan kemampuan untuk membiayai internet, saya rasa komputer itu tidak akan memberi hasil yang besar. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tahu bahawa penggunaan komputer yang keterlaluan, yang berlebihan, berjam-jam satu hari selama seminggu misalnya, akan merosakkan kesihatan anak-anak. Penggunaan earphone yang berlebihan akan merosakkan pendengaran mereka. Penggunaan komputer skrin akan menggugat penglihatan mereka. Jadi penggunaan komputer yang berlebihan dalam proses pembelajaran PDPR ni saya sebenarnya tidak begitu gemar ataupun tidak begitu galakkan. Ya. Sebab itu kita kena mempelbagaikan kaedah. Walaupun kita ada talian atas talian, dalam talian di rumah, tapi saya lebih menyarankan supaya kementerian menggunakan kaedah yang pelbagai untuk melaksanakan PDPR. Bukan hanya bergantung sepenuhnya kepada dalam talian. Sekalipun di bandar, di kawasan-kawasan yang mempunyai talian bagus. So, biarlah kepelbagaian kaedah pengajaran itu menjadi sebahagian daripada amalan norma baru kepada pembelajaran kita. Kita ada 5 kaedah setakat ni. Kalau kita buat tinjauan, kita ada 5 kaedah pembelajaran. Guru boleh pilih mana-mana kaedah yang sesuai. Yang pertama dalam talian, yang keduanya di luar talian, penggunaan video rakaman dan sebagainya. Betul. Yang ketiga menggunakan secara drive-thru, mana ibu bapa boleh datang ambil nota, modul dan sebagainya di sekolah, di sekolah. Yang keempatnya, guru-guru yang keluar ke rumah-rumah pelajar, terutama di kawasan pedalaman, menghantar bahan-bahan pembelajaran kerana ibu bapa mungkin berhadapan dengan masalah pengangkutan dan sebagainya. Dan yang kelimanya adalah TV pendidikan. Sekurang-kurang sekarang kita ada 5 pilihan untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah yang telah tersedia dan boleh digunakan. Baik, dari keberkesanan, ini isu yang paling besar. Kalau pada saya, isunya adalah bukan
berapa banyak pilihan kita ada ataupun berapa banyak isi kandungan yang kita boleh bagi pada pelajar ataupun berapa banyak subjek yang kita nak bagi pelajar. Tapi kita kena ukur sejauh mana keberkesanan PDPR itu pada pelajar. Betul. Tak guna juga kalau kita bagi begitu banyak berjam-jam pembelajaran tetapi akhirnya pelajar tidak mendapat apa pun dari segi objektif pembelajarannya. Jadi soalan kita yang lebih besar adalah bagaimana kita nak mengukur keberkesanan pelajar. Bagaimana kita pastikan bahawa pelajar tahu yang pembelajaran mereka walaupun sekejap tetapi itu memberi manfaat pada pelajar. Ya. Baik, saya contoh Yunas. Semalam diedarkan panduan pelaksanaan jadual waktu pengajaran PDPR kepada semua guru-guru. Dan kita dapat lihat wujud penjadualan seperti disebut oleh rakan panel tadi. Wujud penjadualan di mana kita dapat lihat PDR itu ataupun pengajaran pembelajaran yang disampaikan oleh guru lebih kurang 2/3 dan 1/3 lagi digunakan untuk latihan, untuk proses refleksi dan sebagainya. Ini bermaksud penjadualan ini telah mengurangkan masa pengajaran guru. Ya. Tetapi kita kena ingat bahawa topik-topik sukatan isi kandungan kekal. Jadi apa yang berlaku adalah guru-guru sekarang ini terpaksa meningkatkan speed dia, kelajuan dia untuk mengajar kerana dia terpaksa juga menghabiskan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Sebab itu kata saya, penjadualan itu bagus sebab itu akan memudahkan proses PDP dan ibu bapa lebih tahu apa yang anak dia belajar teruskan. Tetapi bersama penjadualan itu kita juga kena menyusun semula kurikulum kita, topik-topik kita dan memastikan bahawa topik-topik itu yang terpilih itu dilaksanakan dahulu. Ya. Ataupun digabungkan supaya guru tak kejar untuk melaksanakan sebab masa mereka sekarang menjadi lebih pendek sebab kita nak pastikan bahawa pelajar itu terus fokus kepada PDP, PR, jadi dipendekkan waktu pembelajaran itu dan dilebihkan waktu latihan lebih bagus. Tetapi isi kandungan pengajaran juga harus diteliti. Janganlah kita menekan ataupun memberi beban kepada guru seolah-olah mereka habiskan juga sukatan ini dengan masa yang lebih pendek. Saya rasa itu tidak adil pada guru. Kita akan pergi kepada tentang itu Tuan Anwar. Dalam analisis Tuan Anwar adakah masih berada di talian? Ya, Baik. Bila. Tuan Anwar, saya nak bertanyakan tentang sebelum ini bagaimana Tuan melihat kaedah model pembelajaran hybrid iaitu gabungan antara pembelajaran secara dalam talian dan bersemuka. Adakah ini mekanisme terbaik kepada pelajar? Ya, pada saya beginilah, mungkin saya boleh menerangkan dalam bentuk begini ya. Kalau kita tengok amalan di negara-negara yang menjaga menguruskan pendidikan dia di waktu pandemik ada 3 ciri utama yang mereka ada yang menyebabkan mereka boleh menguruskan pendidikan mereka waktu pandemik di Singapura dan negara di Skandinavia. Yang pertama sekali, saiz sekolah yang kecil. Yang keduanya adalah mereka sebelum pandemik ini pun mereka sudah biasa dengan online, dengan dalam talian. Dan yang ketiganya adalah desentralisasi pentadbiran pendidikan. Baik, saiz sekolah yang kecil kita tak boleh nak ikut sebab kita sudah ada saiz sekolah yang sedia ada. Itu juga dengan pelajar online. Kita ada masalah lebih paruh daripada pelajar tidak berpeluang dalam online. Tetapi kita boleh melakukannya melalui desentralisasi ini di mana guru-guru diberi peluang untuk memilih apakah kaedah yang terbaik untuk anak-anak pelajar mereka. Dan inilah perkara yang akan menjadi kunci kejayaan kepada usaha kita melaksanakan pendidikan pada waktu pandemik itu. Saya setuju dengan ahli panel sebelum ni yang mengatakan kita tak tahu sampai bila kaedah isu ini akan berlarutan. Kita tak tahu pandemik ini akan sampai bila. Dan kalau kita masih terus-menerus menggunakan kaedah-kaedah yang seperti sekarang, yang tidak begitu jelas kedudukannya, bagaimana pelaksanaan, saya bimbang jurang pendidikan, jurang antara kumpulan pelajar di kampung, di desa, di pedalaman dengan di bandar itu akan membesar. Dan akhirnya kita dapat berita, misalnya semalam, ada pelajar di Sabah tidak pernah mengikuti pembelajaran sepanjang setahun yang lepas. Ini pada saya adalah sesuatu yang sangat tidak boleh berlaku sebab satu sistem pendidikan kebangsaan prinsipnya adalah memberi akses pendidikan pada semua anak-anak. Baik. Itu asas dia. Baik, untuk menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini,
Baik, terima kasih Finas. Baik, saya nak bagi 3 isi kesimpulan yang paling khas. Yang pertama sekali adalah kita kena sedar bahawa kerangka pembelajaran PDPR atas dalam talian ini sebenarnya tidak selari dengan PDPR bersemuka. Dalam teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran yang kita belajar, kita tahu bahawa pembelajaran atas talian mempunyai kerangka, bentuk dan strategi yang sangat berbeza. Betul. Tetapi apa yang kita buat sekarang ni sebabkan kita tidak mencukup masa, akhirnya apa yang kita ambil apa yang ada kita masukkan dalam kerangka dalam talian. Betul. Yang kita tidak boleh mengharapkan keberkesanannya 100%. Yang kedua, pada saya kumpulan yang terlibat dengan isu pendidikan ini bukanlah semua, tetapi ada kumpulan-kumpulan yang berisiko. Jadi Kementerian Pelajaran melalui sekolah-sekolah harus mengenal pasti siapakah kumpulan pelajar yang berisiko ini dan berilah bantuan sepenuhnya kepada mereka, sama ada melalui Baitul Mal, zakat ataupun melalui bajet-bajet tambahan. Jika dalam program ekonomi kita ada permai dan sebagainya untuk membantu kumpulan-kumpulan B40, maka dalam kan juga kita kena ada secara khusus agenda besar Kementerian Pelajaran, apakah program untuk mengangkat isu-isu pendidikan di kalangan pelajar-pelajar yang berisiko. Dan akhir sekali, Finas, kita tak boleh main blame game lah. Jangan salahkan mana-mana pihak. Saya fikir bukanlah KPM ataupun UWAPA ataupun guru-guru atau pengetua. Semua rakyat inginkan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Sekarang ini masa untuk kita bersatu untuk memastikan bahawa pendidikan anak-anak kita terbela dan tidak menjadikan mereka lost generation dalam masa pandemik ini. Baik, terima kasih Tuan Anwar kerana bersama dengan analisis dan kesimpulannya sebenarnya pada masa ini kegelisahan ibu bapa wajar ditangani dengan memberi penerangan serta penjelasan secara berkala berkenaan perancangan komprehensif kerajaan terhadap hala tuju pendidikan yang lebih berkesan, memudahkan rakyat dan tidak hanya boleh dimanfaat sebahagian rakyat dan meminggirkan sebahagian yang lain. Ketahuilah kami rakyat tidak hanya goyang kaki, keadaan semasa menuntut kami lebih berdikari dan menanggung liabiliti tambahan demi kemajuan pendidikan diri dan keluarga. Dan inilah tanggungjawab media, memberi platform kepada pemegang kuasa untuk memberi pencerahan sekaligus menenangkan emosi ibu bapa, guru dan paling penting anak kita. Mereka yang melalui tempoh pendidikan sukar ini. Mereka yang masuk ke hutan, ke sawah bendang mencari capaian internet. Mereka yang mengulang kaji sendiri. Mereka yang hanya berinteraksi dengan para guru menerusi maya. Maka jika isu ini terus didiamkan, jika kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka tidak ditambah baik, seperti apa yang dikatakan Tuan Anwar tadi, kita bakal berdepan risiko peroleh generasi ketinggalan atau lost generation. Sekian analisis saya, Finas Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.